Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi dalam video ini saya ingin mengulas sebuah laporan berita yang baru saja dihebahkan dan ia berkenaan dengan dakwaan bahawa matahari terbit dari arah utara dan ia berpandukan sebuah rakaman video yang dibuat di Indonesia di Jeneponto, ini di Pulau Sulawesi, Indonesia, di mana dalam video tersebut diperhatikan bahawa matahari terbit dari arah utara. Kita semua tahu bahawa kita semua dah belajar matahari terbit daripada arah timur dan terbenam di arah barat. Jadi kita boleh faham bagaimana laporan berita seperti ini boleh menggemparkan mereka yang membacanya, dan adakah ini berkait dengan kiamat ataupun adakah ini bermaksud bahawa bumi sudah jadi tunggang langgang dan semua tu. Tapi ada penjelasan yang munasabah untuk menerangkan apa yang berlaku, dan kita akan menggunakan perisian astronomi yang dinamakan stellarium untuk cuba memahami apa sebenarnya yang berlaku. Kemudian apabila kita dah faham apa yang berlaku tu, baru kita boleh nilai sama ada pemerhatian yang dilaporkan dalam rakaman video ini benar ataupun tidak. Okey. Jadi kita jangan tolak mentah-mentah benda ni. Kita andaikan ianya benar, kemudian kita bandingkan apa yang dilaporkan itu dengan apa yang kita ketahui dalam ilmu astronomi. Kemudian akhirnya baru kita simpulkan sama ada kita nak terima ataupun tidak. Okey. Jadi saya akan menggunakan perisian yang bernama stellarium. Stellarium adalah sebuah perisian planetarium yang mana kita boleh mensimulasikan rupa langit malam, actually bukan rupa langit malam, rupa langit lah, hanya dengan memasukkan kedudukan kita. Kita masukkan kedudukan kita, kemudian kita masukkan masa dan tarikh yang kita nak. Ada tarikh di sini dan masa di sini, dan perisian ini akan mengira kedudukan objek-objek di langit dan akan memaparkannya kepada kita. Right? Jadi dia menggunakan perisian ini kita boleh melihat bagaimana rupa langit dari kawasan tertentu di muka bumi pada waktu tertentu, pada tarikh tertentu. Right? Jadi kita akan gunakan perisian ni, dan saya sudah buka perisian stellarium ni. Perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah untuk menetapkan tempat kita. Right? Jadi kalau lihat sini saya telah memilih Kuala Lumpur. Kita ambil kes Kuala Lumpur, kita di Kuala Lumpur dulu. Dan ini adalah rupa langit Kuala Lumpur pada sekarang ni 18 bulan Jun pukul 11. Right? Jadi kalau langit tidak berawan dan langit kita gelap, misalnya kita berada di jauh daripada bandar Kuala Lumpur, dan inilah rupa langit yang kita akan lihat. Jadi kalau kita bayangkan kita berbaring di atas sebuah padang, kemudian kita mendongak ke langit, ini yang kita akan nampak. Kita akan nampak apa dekat sini? Okay. Kita akan nampak beberapa buah bintang yang cerah, misalnya Vega, Taurus, Spica, Antares. Right? Kemudian kita juga akan nampak galaksi Bima Sakti merintangi langit kita. Right? Kemudian ini adalah bulan. Right? So the moon should be up now. Right? Anyway, jadi ini adalah rupa langit pada pukul 11 sekarang ni. Perkara yang penting yang kita perlu berikan perhatian adalah kalau lihat di pinggir ni ada arah mata angin. Right? Utara, selatan, timur dan juga barat. Right? Jadi ini adalah arah mata angin yang kita ketahui di muka bumi lah. Right? Jadi apa yang kita nampak di langit tu bukan saja bergantung kepada tarikh kita melihatnya dan juga masa kita melihatnya, dan bukan saja bergantung kepada dari mana kita melihat langit tu, tapi ia juga bergantung kepada arah mana kita menghala ke arah langit tu. Right? Kalau kita nak lihat bulan misalnya,
right? Kita perlu menghala ke arah utara, barulah kita nampak bulan di langit. Kalau kita menghala ke arah timur misalnya, dan tak nampak apa-apa lah, kita nampak bulan lah. Jadi dalam astronomi ni, bila kita nak mencerap, kita bukan saja tahu bila nak mencerap, di mana kita nak mencerap, tapi kita juga kena tahu ke arah mana kita perlu menghadapkan mata kita lah, right? Kalau kita nak misalnya kalau kita nak melihat matahari terbit, janganlah kita bangun awal pagi waktu subuh kemudian kita menghala ke arah barat, memang takkan nampak lah matahari terbit tu kan. Jadi kedudukan kita, as in hala ke arah mana kita menghalakan mata kita tu penting juga, right? Jadi kenapa ni penting? Sebab bila kita nak bercakap tentang matahari terbit dari mana tu, kita perlu pastikan, kita perlu tahu arah mata angin, right? Kita perlu tahu arah mata angin di kawasan kita, right? Jadi sekarang ni kalau kita lihat, ni arah timur, kemudian kalau kita bergerak ikut arah jam, dan ini arah selatan di sini, ini arah barat, dan ini adalah arah utara. Okay? Jadi itu arah mata angin. Okay? Kemudian kalau dilihat di kubah langit ni ada beberapa garis yang telah dilukiskan. Saya padamkan garis yang besar ni. Right? Garis yang relevan untuk kes matahari terbit dan terbenam ni adalah garis yang warna ungu ni. Kalau dilihat garis warna ungu ni, dia dilukis daripada arah timur, kemudian dia menaik ke langit hinggalah ke bumbung langit, ke puncak langit itu. Kemudian dia turun kembali ke arah barat. Right? Ini adalah garis yang membelah langit kepada dua hemisfera. Right? Jadi kalau dilihat kat sini kan, garis yang warna ungu ni, garis warna ungu ni, dia membelah langit menjadi dua hemisfera lah, dua separuh. Kalau langit di sebelah sini adalah langit hemisfera selatan, right? Manakala langit yang belah sini semuanya adalah langit hemisfera utara. Okay? Jadi kalau lihat sekarang ni, bulan bukan saja baru terbit daripada ufuk barat, tetapi juga ia sedang berada di langit sebelah utara, right? Somewhere in the northwest direction, right? Jadi ini adalah garisan khatulistiwa sebenarnya. Kalau kita bayangkan sebuah globe bumi tu kan, garisan khatulistiwa adalah garisan yang membelah bumi kepada hemisfera utara, hemisfera selatan. Jadi sebagaimana kita ada garisan khatulistiwa di permukaan bumi yang membelah bumi itu kepada hemisfera utara dan selatan, kita juga boleh melukis garisan khatulistiwa pada langit. Right? Dipanggil garisan khatulistiwa samawi, the celestial equator, dan garisan khatulistiwa samawi itu dia membelah langit kepada langit hemisfera utara dan langit hemisfera selatan. Okay? Kemudian ada garisan kedua yang hijau ni. Ini adalah garisan, kalau kita lihat, garis yang hijau ni dia berserenjang dengan garis yang warna ungu ni. Right? Kalau garis warna ungu ni dia menghubungkan arah barat ke timur, garis hijau ni pula dia menghubungkan arah selatan dan utara, right? Dan garis hijau ni dipanggil sebagai garisan meridian, right? Kenapa garisan meridian penting? Sebab garisan inilah yang menentukan waktu, sama ada dia AM ataupun PM, right? Kalau kita lihat kan, kita kata 9 AM maksudnya 9 pagi, ataupun 4 PM maksudnya 4 petang. Jadi AM dengan PM tu adalah singkatan kepada, kalau AM singkatan kepada anti-meridian, maksudnya sebelum meridian. Maksudnya apa? 9 AM bermaksud pada waktu itu matahari belum lagi melintasi garisan meridian ni. Sebab matahari dia akan terbit di timur, kemudian dia akan naik ke sini, kemudian sebaik saja dia melintasi garisan meridian ni, ini adalah kira-kira macam tengah hari lah kiranya, right? Kemudian sebaik saja melepasi garisan meridian ni, maka dia dah petang, dan kemudian dia akan terbenam di barat. Jadi selagi mana matahari tu berada ataupun matahari tu belum melintasi garisan meridian ni, maka itu kira AM lah, right? Waktu pagi. Sebaik saja dia melintasi garisan meridian ni, ini kira post meridian. So dia telah
matahari telah melintasi garisan meridian. So sekurang-kurangnya kita tahu apa maksudnya AM dan PM tu, right? AM adalah AM merujuk kepada waktu-waktu di mana matahari waktu dalam sehari di mana matahari tu belum lagi melintasi garisan meridian ni. Manakala PM merujuk pada waktu tu di mana matahari telah pun melintasi garisan meridian ni. Okay, so itu cara kita menentukan waktulah dalam satu hari. Okay, so kita dah ada garisan khatulistiwa yang menghubungkan timur dan barat, dan kita ada garisan meridian yang menghubungkan utara dan selatan. Okay, sekarang ni kita nak lihat bagaimana matahari bergerak dalam satu hari. Jadi kita boleh ubah waktu ni, katakan kita ubah waktu ni pada pagi esok lah, katakan pukul 6 pagi, right? Matahari masih belum terbit lagi pada waktu ni. Cuba kita lihat apa yang berlaku sekiranya kita lajukan masa ni, right? Matahari akan terbit di arah timur, kemudian kita lihat pergerakan matahari sehinggalah dia terbenam. Okay? Right? Kita boleh lihat semua bintang dia terbit daripada timur dan terbenam di arah barat. Jadi matahari mula terbit, right? So that is the sun, right? So dia bergerak, matahari mendaki langit, right? Mendaki semakin tinggi, waktu pun dia semakin berjalan kan. Pukul 10, pukul 11, right? Sebaik saja dia melintasi garisan meridian tu, right? Dia kira-kira macam tengah hari waktu zuhur gitu. Kemudian sekarang ni dah pukul 2 petang, right? So dia dah melepasi garisan meridian tu. So matahari sekarang ni dia sedang menurun daripada titik tertingginya. Dan matahari dia terbenam di ufuk barat. Okay. So itu yang berlaku dalam masa satu hari. Okay. Ada satu perkara yang saya lupa nak bagi tahu tadi. Kalau dilihat dalam simulasi ni, waktu malam dan waktu siang tu dia sama gelap langit tu. Kenapa? Sebab saya telah memadamkan lapisan atmosfera bumi. Jadi kita boleh nampak bintang-bintang meskipun pada waktu siang. Tapi kalau katakan saya aktifkan lapisan atmosfera bumi, right? Pada waktu malam tak ada matahari, jadi memang gelap lah. Kita lihat apa yang berlaku pada waktu siang nanti. Right? Sekarang pukul 4, kita lihat pukul 5. Ya, okey, sekali lagi, sebaik saya matahari terbit, then langit tu sudah menjadi terlalu cerah untuk membenarkan bintang-bintang atau planet-planet lain kelihatan, right? Matahari yang bermahadara sinarannya pada waktu siang. Tapi kalau katakan tak ada lapisan atmosfera, right? Dan ini adalah rupa langit kita pada waktu siang. Jadi bintang tu sentiasa ada pada waktu siang dan malam. Cuma pada waktu siang tu cahaya matahari tu menenggelamkan cahaya-cahaya bintang yang lain. Okay? So sekarang ni kita nak tengok betul ke, ataupun kita nak tahu kedudukan matahari bila dia terbit dan bila dia terbenam, right? Jadi sekarang ni kita cuba tu, kita lihat ke arah timur, right? Arah ke timur. Kita zoom ke situ. Okey, sekarang ni saya perlahankan masa. Okey. Kita kembali ke waktu sekarang lah, 8. So kita katakan kita pagi esok pukul 7. Pukul 7, katakan 7.30 pagi esok. Right? Okay, sekarang ni kalau kita lihat, saya tutupkan saya tutupkan lapisan atmosfera bumi supaya kita nampak matahari tu di mana, right? Kalau kita lihat matahari dia terbit di arah timur, tetapi dia tidak terbit betul-betul pada kedudukan timur. Sebaliknya dia terbit sedikit ke arah utara, right? Dia tidak terbit di sini tapi dia terbit di arah utara, right? Dan ini memberitahu kita bahawa meskipun betul matahari memang dia terbit di arah timur dan terbenam di barat, tetapi kalau kita perhatikan betul-betul kedudukan di mana matahari itu terbit di ufuk timur, dia tidak betul-betul terbit tepat-tepat di ufuk timur. Sebaliknya dia terbit sekurang-kurangnya pada pagi esok, dia terbit dia macam tersasar sikit ke arah utara, right? Dia tersasar sikit ke arah utara. Sekarang ni kita nak tengok
Selain tu mungkin awak boleh mengecam beberapa buruj yang terkenal, ni buruj Orion kat sini, right? Pleiades di sini, right? Taurus di sini, dan saya boleh bukakan dia punya constellation, nak boleh melihat buruj ni, nak boleh melihat, right? Jadi Orion di sini dan Taurus di sini, right? Dan kalau lihat memandangkan matahari dia terbit bersekali dengan buruj Orion dengan buruj Taurus ni, maka kita tak boleh lihatlah Orion dengan um, Taurus ni pada bulan ini, right? Sebab cahaya matahari tu dia menenggelamkan cahaya bintang dalam buruj Orion dan buruj Taurus. Okay, so ini yang tu saya padamkan ni. Okay, so pada pagi esok matahari dia akan terbit di timur, tetapi bukan betul-betul tepat-tepat di timur, right? Sebaliknya dia terbit ke arah utara sedikit, right? Sekarang ni kita nak tengok bagaimanakah kedudukan matahari terbit itu akan berubah dari satu bulan ke bulan yang berikutnya, right? Jadi apa yang kita akan buat, kita akan anjakkan bulan, right? Dan kita lihat bagaimana kedudukan matahari terbit tu akan berbeza-beza. Adakah dia akan kekal sama di sini ataupun dia akan merewang-rewang di langit, right? So mari saya anjakkan ke belakang. So 15, 7.15 matahari baru terbit kat situ. Okay, kita ubah bulan, so kita naikkan ke bulan Julai. So matahari, kalau lihat matahari dia berganjak sikit ke pada 19 hari bulan Julai nanti, matahari dia tidak akan terbit di kedudukan yang sama, tapi dia akan berganjak sikit ke arah selatan. Kemudian kita ke bulan Ogos, lagi dia berganjak lagi ke arah selatan. 19, satu bulan lagi dia berganjak lagi ke arah selatan. Satu bulan lagi dia berganjak lagi ke arah selatan. Bulan dah masuk bulan Oktober, dia berganjak lagi ke bulan November, dia berganjak lagi ke arah selatan. Pada bulan Disember dia masih berada di arah selatan. Jadi kalau kita perasan, matahari tidak terbit di kedudukan yang sama sepanjang ufuk timur, right? Pada bulan, misalnya kalau kita undur balik saja, pada bulan Jun matahari terbit memang di ufuk timur, tetapi dia terbit di hemisfera, di langit hemisfera utara, right? Pada bulan Julai masih di hemisfera utara, Ogos masih hemisfera utara, bulan September dia baru betul-betul terbit betul-betul di timur. Tapi pada bulan Oktober dia dah mula terbit di langit hemisfera selatan. Pada bulan November lagi jauh di selatan yang dia terbit. Kemudian pada bulan 12, pada bulan Disember juga masih di langit hemisfera selatan, right? Kemudian pada bulan Januari dia masih lagi di hemisfera selatan, dan pada bulan Februari dia dah mula dia masih lagi di hemisfera selatan. Kemudian pada bulan Mac barulah dia terbit betul-betul kembali di kedudukan ataupun di titik timur. Jadi daripada apa yang kita lihat tadi, pada bulan September dan pada bulan Mac matahari akan terbit betul-betul di arah timur. Tetapi untuk bulan-bulan lain, matahari sama ada akan terbit ke arah selatan, ke arah utara sedikit ataupun ke arah selatan sikit, right? Jadi matahari tidak terbit betul-betul di ufuk di kedudukan timur, right? Dan kalau kita nak mendalami lagi, kita boleh tu tengok saya undur balik, right? Pada bulan Jun, right? Pada bulan Jun matahari dia terbit di sini, right? Kemudian pada bulan Julai dia mula bergerak ke arah selatan. Ogos dia bergerak lagi ke arah selatan. September bergerak ke arah selatan. Oktober gerak ke arah selatan. Dia dah melintasi ke arah selatan pun actually, right? Pada bulan November bergerak ke arah selatan lagi. Pada bulan Disember dia masih berada di arah selatan. Kemudian pada bulan Januari, right? Pada bulan Januari matahari mula bergerak balik ke arah ataupun kedudukan di mana matahari itu terbit, dia berganjak balik ke arah utara, right?
Ini balik ke arah utara, arah utara, arah utara, arah utara, utara. Dan bulan Jun, right? Setahun lagi, right? 19 Jun 2022, right? Matahari dia kembali terbit di ufuk timur, tetapi di langit hemisfera utara, right? Jadi kalau kita kalau kita nak tengok ke pergerakan matahari ataupun bagaimana kedudukan terbitnya matahari itu berganjak dari bulan ke bulan, apa yang boleh kita lakukan, kita boleh ubah saja bulan ni, lepas tu kita tengok macam mana dia berubah, right? So bulan okay, ni 19 hari bulan Jun 2021, right? So kita naikkan, kita anjakkan bulan demi bulan, lepas tu kita lihat macam mana kedudukan terbitnya matahari tu berganjak, right? So di sini, right? Sekarang ni kita cuma mengubah bulan saja, right? Dalam setahun, right? Kita tak mengubah pun hari kita. Dan kalau kita perhatikan pergerakan ataupun anjakan kedudukan terbitnya matahari itu, dia seolah-olah membentuk bentuk lapan, right? Matahari dia paling hujung sini, kemudian dia bergerak ke arah hemisfera selatan, kemudian dia paling hujung di hemisfera selatan, kemudian dia berganjak balik ke hemisfera utara, kemudian dia paling hujung di hemisfera utara, kemudian dia berganjak balik ke hemisfera selatan. Jadi kedudukan titik di mana matahari itu terbit, right, dia akan berubah dari bulan ke bulan dalam satu tahun. Dan hakikat ini telah lama disedari oleh manusia sejak zaman berzaman, right? Kalau kalau kita bayangkan, kita orang zaman dahulu yang ingin membinakan, yang ingin bangunkan kalender, right? Kalender. Jadi saya ambil balik pada waktu. Right? Pada bulan Jun, matahari akan terbit di sini, right? Pada bulan Julai, matahari akan terbit di sini. Pada bulan Ogos, matahari akan terbit di sini. Pada bulan September, matahari akan terbit di sini. Pada bulan Oktober, matahari akan terbit di sini. Dan pada bulan November, matahari akan terbit di sini. Dan pada bulan Disember, matahari akan terbit di sini. Jadi, satu cara kita nak membina kalender adalah dengan menandakan kedudukan di mana matahari itu terbit untuk setiap bulan. Katakan, dan kalau masyarakat itu jenis yang memerhatikan langit untuk tempoh masa yang lama, mereka akan sedar corak perubahan kedudukan matahari ini, right? Jadi mereka akan terfikir, apa kata kita tandakan, right? Kita ambil kayu ataupun kita ambil batu, kemudian kita tandakan di mana kedudukan matahari terbit untuk setiap satu bulan. Jadi kedudukan batu-batu itu ataupun kedudukan kayu-kayu yang dipacakkan itu akan menjadi seolah-olah dia menjadi kalender kepada kita. Apabila kita misalnya kalau kita pacakkan satu kayu ataupun kayu mungkin takkan tahan lama, jadi kita gunakan batu. Katakan kita pacakkan satu batu kat sini, right? Apabila kita nampak matahari terbit selari dengan batu ini ataupun di atas batu ini, right, maka itu memberitahu kita bahawa kita sudah masuk bulan Disember, right? Kemudian katakan kita pacak lagi satu batu kat sini di arah utara pula. Apabila matahari terbit betul-betul di atas batu ini ataupun pada arah yang sama dengan arah batu ini, maka itu memberitahu kita bahawa itu sudah bulan Jun, right? Jadi kedudukan batu-batu itu akan memberitahu kita bulan-bulan dalam satu tahun, right? Jadi dengan cara ini, langit dalam kes ni matahari lah, kedudukan matahari terbit itu menjadi kalender untuk orang-orang zaman dahulu. Dan ini adalah
prinsip di sebalik pembinaan binaan-binaan seperti Stonehenge, right? Kalau siapa pernah mendengar pasal Stonehenge kan, susunan batu-batu yang ada di England, dan kajian arkeologi menunjukkan bahawa uh, susunan batu-batu Stonehenge tu uh, uh, digunakan sebagai menandakan permulaan musim-musim dalam satu tahun, right? Sebab kalau bulan Jun ini adalah musim panas di hemisfera utara, right? Musim sejuk di hemisfera selatan. Manakala bulan Disember ini adalah musim sejuk di hemisfera utara dan musim panas di hemisfera selatan. Jadi dengan menandakan titik ataupun kedudukan di mana matahari terbit dalam setahun ataupun pada setiap bulan, right? Kemudian memerhatikan adakah matahari terbit selari dengan uh, batu-batu ataupun kayu dengan batu yang dipacakkan itu seolah-olah menjadi kalender untuk kita, right? Apabila matahari terbit berdekatan dengan batu yang di sini, maka kita tahu, oh, dah bermula musim sejuk, ataupun musim sejuk dah nak berakhir, ataupun musim sejuk dah mencapai kemuncaknya. Apabila matahari terbit berhampiran dengan batu yang dipacakkan di sini, oh, kita tahu, oh, musim panas sudah mencapai kemuncaknya, atau musim panas baru nak bermula. Jadi uh, 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 perubahan kedudukan matahari terbit dalam setahun itu menjadi asas kepada sistem kalender kita. Dan kita tahu sistem kalender ni dia boleh berdasarkan kepada dua jasad langit lah. Sama ada kalender tu dibangunkan berdasarkan matahari, right? Ataupun berdasarkan bulan, right? Kita sebagai orang Islam, kita menggunakan kalender Islam sebenarnya dia bukan berdasarkan matahari, dia berdasarkan bulan, fasa-fasa bulan, right? Jadi tetapi ada juga masyarakat yang membangunkan kalender berdasarkan kedudukan matahari. Okay? Kalender yang kalender apa? Yang lazim kita gunakan, kalender Gregorian ini adalah kalender berdasarkan matahari, right? Manakala kalender Islam yang kita guna itu adalah kalender berdasarkan bulan, right? Jadi so sebagai rumusannya, matahari memang terbit di ufuk timur, cumanya matahari tidak terbit betul-betul di ufuk timur, right? Kalau lihat kat sini, 18 hari bulan Jun 2021, matahari dia bukan terbit di sini, right? Betul-betul di ufuk timur, di arah timur, tetapi dia terbit sedikit ke arah utara, right? Northeast is here, so north is here, right? Jadi berbalik kepada laporan berita tadi, matahari terbit di ufuk timur, right? Kita tak nampak pun matahari tiba-tiba dia terbit daripada utara ataupun daripada arah selatan kan. Dia masih terbit di ufuk timur, right? Di antara north east ni dengan south east ni. Dia cumanya ada 2 bulan saja dalam satu tahun di mana matahari betul-betul terbit di atas titik timur ini, right? Untuk bulan-bulan lain, matahari sama ada terbit di langit hemisfera utara ataupun di langit hemisfera selatan. Dan anjakan kedudukan terbitnya matahari itu digunakan, boleh kita gunakan dan memang digunakan pun untuk menandakan peredaran masa dalam satu tahun, digunakan sebagai kalender sebenarnya, right? Dan ini adalah asas ataupun sebab di sebalik pembinaan monumen seperti Stonehenge di England, right? Kalau ada yang bertanya kenapa matahari je tak terbit betul-betul di titik timur ni,
ini disebabkan oleh kecondongan paksi bumi. Right? Seperti mana yang kita tahu, bumi ni paksinya dia tidak betul-betul tegak, right? Tapi bumi ni dia semacam gasing. Dalam arti kata dia paksi putarannya tu dia condong kepada garis menegak, right? Dan kecondongan paksi bumi itulah yang menyebabkan matahari ni dia terbit di kedudukan yang berbeza-beza dalam satu tahun, right? Jadi kecondongan paksi bumi kemudian digabungkan pula dengan peredaran bumi melalui matahari, dan kedua faktor itu menyebabkan matahari dia berubah-ubah kedudukannya, right? Sebab ni waktu yang sama tetapi yang berubah cumalah bulan, right? Jadi kalau kita lihat matahari tu dia seolah-olah dia titik di mana matahari itu terbit dia beranjak, right? Dia beranjak, dia berayun daripada hemisfera utara ke hemisfera selatan, hemisfera utara, hemisfera selatan, hemisfera utara, hemisfera selatan, dan anjakan tu ataupun ayunan tu berlaku dengan agak sekata, right? Jadi kita boleh, jadi ianya tidak berlaku secara huru-hara, right? Secara tidak teratur. Ada keteraturan di sebalik ayunan kedudukan terbitnya matahari itu, right? Jadi corak itu hanya boleh kita kesan sekiranya kita melakukan cerapan untuk tempoh masa yang lama lah. Sebab itu ilmu astronomi ni adalah ilmu yang sangat tua. Dalam arti kata dia memerlukan cerapan untuk jangka masa yang lama, right? Sebab kebanyakan fenomena-fenomena astronomi ni dia bukan berlaku sekelip mata tapi dia berlaku dengan perlahan jika dibandingkan dengan jangka hidup kita. Okay, jadi saya harap itu sikit sebanyak menjelaskan apa yang disampaikan dalam laporan berita tersebut. Jadi kita boleh simpulkan yang kalau laporan berita itu dia mendakwa bahawa matahari itu terbit di arah utara, itu tidak benar, sebab bila kita lihat matahari tak terbit pun daripada arah utara di sini, tetapi kita boleh lihat yang matahari itu tidak betul-betul terbit di titik timur, right? Sebaliknya ada kalanya dia akan terbit di langit hemisfera utara, ada kalanya dia akan terbit di langit hemisfera selatan, right? Jadi kita tak perlu panik, kita tak perlu rasa resah lah, sebab memang dalam ilmu astronomi memang kita tahu bahawa kedudukan matahari terbit itu dia akan berubah, right? Dari bulan ke bulan dalam satu tahun. Tapi matahari itu masih terbit di arah timur, right? Sebab arah terbitnya matahari itu dia berkait dengan arah pusingan bumi di paksinya juga. Jadi selagi mana itu tidak berubah, maka selagi itulah matahari akan terus terbit dari arah timur, right? Dan terbenam di arah barat. Okay? Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.